على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menekalkan iman, Islam, kesihatan tubuh badan kita dan juga kelapangan masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita hari ini dapat kita manfaatkan untuk solat berjemaah subuh, dan seterusnya kita berada dalam kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan amal kita dan juga memberikan keampunan kepada kita terhadap dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Perkongsian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 10 jenis kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati awjuh, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa amma allati fid dunya al-ilmu wal ibadatu wal rizqu minal halali was sabru ala shiddah was syukru ala ni'mah. Wa amma allati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul maut bir rahmati wal lutfi la yaru'u munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil faza'il akbar tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu yamurru ala sirati kal barqi lami'i fayadkhulul jannati fis salamah. Iaitu kebahagiaan ada 10 jenis, iaitu 5 jenis di dunia dan 5 jenis lagi di akhirat. 5 jenis di dunia adalah kesejahteraan ilmu. Bila orang ada ilmu, dia akan dapat kesejahteraan. Yang kedua, kebahagiaan di segi ia beribadat. Yang ketiga, rezeki yang halal. Yang keempat, sabar menghadapi bencana. Yang kelima, syukur menerima nikmat. Itu yang dunia. Kemudian yang akhirat, kebahagiaan akhirat pula 5 perkara. Bila dapat hak 5 tadi, 5 perkara ini akan menyusul kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malaikat mencabut nyawanya datang dengan kasih sayang dan lemah lembut. Mati dalam iman. Yang kedua, masuk dalam kubur, kedatangan malaikat munkar dan nakir dalam kubur juga tidak menakutkan. Yang ketiga, ia akan aman ketika menjadi kegentaran terbesar. Dan yang seterusnya, keburukannya dimansuhkan, dosa kita dihapuskan dan amal kebaikan diterima. Dan ia melintasi jambatan secepat kilat, Siratul Mustaqim. Nanti dia boleh melintas Siratul Mustaqim secepat kilat, lalu masuklah dia ke dalam syurga dengan selamat. Jadi 5 hak ada di dunia ni, ada yang kena dengan nafsu kita, ada yang jauh. Hak kena dengan nafsu, bila kita ada ilmu, barulah nafsu untuk buat kebaikan itu akan muncul. Tapi kalau tanpa ilmu, maka segala perkara yang 5 tadi akan ruyup, akan hilang, menyebabkan seseorang tersebut sukar untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ini satu berita yang gembira, yang kita rasa tak susahlah untuk dapatkan dia sekiranya kita mempunyai 5 perkara ini dengan baik. Ya? 5 perkara ni, hak di dunia ni kita jaga baik-baik.
Bila kita dapat, kita jaga. Dan kalau nak dapat, kita pastikan dapatan kita itu dapatan yang terbaik. Bukan daripada yang haram, ataupun bukan daripada yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertama, kesejahteraan ilmu. Maksudnya ilmu yang kita belajar tersebut ilmu yang baik untuk dunia dan juga akhirat. Ada ilmu yang tak baik, dia tak membina diri dan juga masyarakat, tak membawa kita ke akhirat dengan balasan yang baik. Contoh ilmu sihir. Ilmu yang tujuannya dipelajari untuk memudaratkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi ilmu tersebut tak memberi manfaat. Bila ilmu tersebut memberi manfaat, barulah ilmu tersebut akan membimbing, memandu masyarakat ke arah kebaikan. Memandu dia cara untuk beribadat. Memandu dia cara untuk memiliki harta yang halal. Bila jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang dia cari juga dia akan berkira. Ini dia panggil orang ni akan ada sifat warak dalam diri dia untuk mendapatkan sesuatu hasil untuk dimasukkan ke dalam mulut dia itu, dia pastikan daripada sumber yang halal. Kalau boleh halal 100%, bukan 80, bukan 90. Bila sebut kata warak, hak ia syubhah memang dia tinggal langsung. Orang yang tak ada sifat warak, dia asal kenyang perut, beres. Janji tak halal, tak haram, makan boleh kenyang, hilang dahaga, kira okey. Ni orang yang tak ada sifat warak dalam diri dia. Jadi orang yang tak ada sifat warak ni, dia akan membawa diri dia ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab makan minum kita tu adalah antara perkara yang boleh menarik ibadat kita daripada sempurna kepada tidak sempurna. Doa kita yang patutnya nak dimakbulkan, tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masuk daripada rezeki yang tidak halal. Kita cubalah ikhtiar bagaimana untuk dapatkan rezeki yang halal ni. Kemudian bila terima musibah, barulah dia akan sabar. Terima musibah, sabar menghadapi musibah tersebut. Ini pun susah tuan-tuan. Perkara ni susah nampak ni. Walaupun saya kata mudah, kadang-kadang kalau iman kita tidak ada, keyakinan kita tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala 100%, bila terima musibah, kita akan mengungkit-ungkit ataupun kita menuduh pada Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil. Asyik kena kat aku je, orang lain tak kena. Ada aku je sakit, orang lain sihat semua. Mana keadilanmu? Wal iyazubillahi min zalik. Begitu juga orang yang tak ada sifat sabar, bila kena musibah dia tak angkat tangan kepada Allah. Dia terus orang panggil apa? Hanya mengharapkan kepada keduniaan semata-mata. Kena musibah, dia nampaknya apa dia? Kalau siapa yang boleh bagi kat dia? Ribut mari zis keping ya, kena, tak mari melawat kebajikan masyarakat. Dia talur kat tu terus. Betul ni saya kata kan? Apa dia? YB tak jenguk kepala. Kena musibah sikit. Allah jenguk dah dia. Allah tengok. Nak tengok kelakuan kita, sifat kita. Bila kita reda dengan Allah, Tuhan akan tas diri. Rezeki yang tak terhitung kita, ataupun yang kita tak sangka-sangka sampai, Tuhan campurkan hidayah pada orang tu untuk mari, untuk ziarah, mari tengok. Dan tak salah bila orang kena musibah, kita letak tong situ. Tujuannya apa? Nak melembutkan orang ziarah. Dia kena musibah, lembutkan hati dia dengan kita pakat membantu, supaya mentarbiah orang yang kena musibah tersebut, daripada dia nak meminta, supaya kita Tuhan yang ziarah, kita dah ada kesedaran, kita yang bagi kat dia dulu. Dia nak minta, itu juga lah. Jadi kalau kita dah memberi dah, dia boleh, tak apalah, kena tu Allah. Sambil kita gitu, qada Allah, hari ni kena kamu,
Nah, mungkin lepas ni cuba kat aku pula. Sebab ni nak uji orang yang beriman tara mana. Sikit ya, bukan banyak pun. Zis keping. Kita kata nak, misal katanya. Tapi kalau kena ribut bukan sekeping dah naik gila. Bokeh sungguh. Misal kata. Jadi kita tu rasa sebab, rasa nak kita bina rumah 30 tahun sekali hilang seremuk, sekali tiup angin habis. Mungkin lah. Tu semua tu Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita. Jadi kalau kita sabar, Allah akan ganti yang lebih baik kepada kita. Kita selamat, keluarga kita selamat. Kereta kemalangan, kita selamat. Alhamdulillah, luka cala tu adab biasa, hentakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kereta diinsurankan. Baik ambillah dia. Kita jadi masalah. Kadang-kadang kita pun diinsurangkan juga nak. Walaupun kita diinsurangkan, adakah kita mahu kita dilukakan? Oh, tak mahu. Nak berani tak kita nak kerak jari sikit supaya dapat habuan lebih. Nak potonglah satu sendi. Nak ibu jari banyak sikit. Kalau klik ni sikit insurans cover kan. Berani tak nak potong ni? Tak ada orang berani. Sebab tu syarikat insurans pun sanggup untuk cover cerita sekat ni, kehilangan elak kekal tersebut akan dibayar. Sebab tak ada orang berani nak hilangkan. Tak ada orang redha pun. Tak ada orang yang nak meredai kalau dia terima musibah, dia suka. Tak ada. Semua orang berduka. Cuma dalam duka tersebut, bila ada sifat kesabaran dalam diri dia tersebut, itu adalah ujian Allah, maka pahala tu akan bertimbul-timbul kepada dia dengan kesabaran tersebut. Kemudian dia kata syukur menerima nikmat. Syukur menerima nikmat iaitu dengan dia ucap alhamdulillah atas kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat kenduri tu, dia buat macam-macam lah, dia buat menderma, dia buat wakaf, dia buat macam-macam. Sebab apa? Rezeki tu ada bagi. Ni pun susah. Sebab kita ni dalam diri kita kalau dapat banyak nak simpan banyak. Kalau adat kita macam tu lah kan. Bila banyak kita pun planning. Ni nak pergi sini, nak pergi sini. Tahun ni nak pergi ke sana, tahun ni nak pergi sana, macam-macam. Tahun ni nak beli tu, ni boleh ni, duit ada, macam-macam kita rancang. Salah tak salah, hukum dia harus berkaitan dengan dunia nikmat. Tapi adakah kita bersyukur dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada hasil yang kita dapat? Sebab tu kata ulama dalam pesanan yang sebelum ni, tapi saja saya tak baca, iaitu Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, bila dia tengok Tok Lebah, alim ulama, tok guru kita kata, nampak suka sangat bab dunia. Nampak macam tak cukup. Dia ahli sufi. Yahya bin Mu'az ni ahli sufi. Lalu dia kata, ya sahibul ilmi was sunnah, wahai orang-orang yang mempunyai ilmu dan sunnah, kusurukum ka kusuriyah. Rumahmu ni nampak macam istana Khosrow, Raja Rum. Rumah comel besar dia tu. Wa buyutukum istana kamu apa nama istana Rum, istana Rum lah. Kemudian pula wa buyutukum Kisrawiyah, dan rumah-rumah kamu ni seumpama rumah-rumah Kisra Parsi. Wa masakinukum Qaruniyah, dan juga tempat tinggalmu ni seperti rumah Qarun. Tu dia nak cerita banyak perhiasannya, begitu juga nikmat kecantikan yang melampau ada atas rumahmu, sehingga mu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak beribadat. Dah rumah comel sangat, harta banyak sangat, hak duk atas rumah kita semua barang bernilai, nak keluar mari solat Jumaat pun kira nak tinggalkan ada orang masuk. Kerana apa? Kerana keduniaan. Kemudian dia kata lagi, wa abwabukum taluniyah. Tu dia gerbang-gerbangmu ataupun pintu-pintu lah menjulang tinggi seperti Raja Talut. Kemudian pakaian-pakaianmu
Wasiyabukum jalutiyah. Nah, pakaian kamu seperti pakaian semewah pemimpin Jalut. Wa wilayatukum fir'auniyah, dan kekuasaan kamu, nah, ataupun kita kata jalan kehidupan kamu seolah-olah kamu ini seperti Fir'aun. Nah, tu nasihat ahli sufi. Nah, dia tegur ulama geng dia juga tu. Nah, supaya tak lalai, nah, kepada keduniaan, nikmat atas dunia ni. Jadi kena bersyukur lah. Bukan kata tak boleh nak kaya. Kaya boleh, tak ada masalah. Memang kita kena kaya. Jangan kata bila kata zuhud, kita kata warak, semua tak mau jadi kaya. Jadi tok miskin lah. Kalau tu tak kena cari. Tapi kita gunalah kekayaan kita itu untuk menambahkan pahala kita. Dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang sedemikian, dia akan selamat di dunia ini, nah, dan juga di akhirat nanti. Dan bila kita memiliki 5 perkara dan kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, orang ini juga akan dapat nikmat, nah, kesejahteraan di akhirat, iaitu malaikat akan cabut nyawa dia yang pertamanya dalam keadaan lembut. Nah, malaikat langit pertama tak pernah turun ke bumi dalam Isra' Mi'raj kan? Kecuali bila nama dia malaikat tu Ismail. Dia baca dalam kitab Isra' dan Mi'raj. Dia tak pernah turun pun. Dia jaga pintu langit yang pertama. Tapi dia turun masa nak ambil nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan-rombongan para malaikat. Nah, orang-orang lain dia tak pernah turun. Dan diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, orang yang husnul khatimah, malaikat yang akan berduyun-duyun untuk turun menyambut roh dia tersebut dengan membawa keranda yang dihiasi dengan bau yang harum. Dan malaikat maut juga tarik dia dengan cara lembut, sehingga keluar peluh di dahi. Tarik keluar slow je, hilang nyawa dia tersebut. Nah, dan dibawa oleh malaikat naik ke langit untuk dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga masuk di alam kubur, malaikat yang tak pernah senyum kerana hamba ini hamba yang taat kepada Allah, iaitu Munkar dan Nakir. Jadi dua malaikat ni kalau masuk, nah, memang dia masuk dengan muka yang bengih, tapi kepada orang yang beriman dengan muka yang senyum. Tak ada orang yang tak selamat. Nah, tak ada orang yang selamat, bukan tak selamat. Tiada orang yang selamat daripada azab kubur. Semua kena himpit. Nah, dengan himpitan kubur sekejap, tengok, nah, lepas tu dibuka balik. Nah, orang kerana ni ujian Allah kepada orang yang beriman di alam kubur nanti. Kemudian malaikat akan mari dalam keadaan yang tidak menakutkan. Kalau Malik Zabaniyah, memang kita cerita dia tak pernah senyum langsung. Nabi pergi tengok pun tak senyum. Nah, memang muka tak pernah senyum ke orang. Dia ni rupa-rupa jaga pintu neraka. Nah, dijadikan untuk jaga pintu neraka, memang muka dia muka bengih. Ia akan aman ketika terjadi kegentaran yang terbesar. Maksudnya dia tak rasa gerung bila berlaku apa sahaja musibah yang berlaku di padang mahsyar. Bangkit nanti, bangkit dengan tenang. Dalam kubur dia selamat. Diperjalankan ke padang mahsyar juga dengan tenang, tak rasa gemetar dan sebagainya. Keburukannya dibangsuhkan dan amal kebaikannya diterima. Maksudnya alam kubur nanti hak yang dia buat benda yang baik duk terima berterusan. Hak buruk sudah pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia terima semua hak baik-baik. Dan yang terakhir, ia akan melintasi jambatan secepat kilat. Nah,
cepat kilat menyambarlah. Tak ada. Berapa second je. Tak sampai 1 second kilat. Second lah seketika. Sekejap sahaja kemudian terus masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan 10 yang selamat tadi, 5 di dunia dan juga 5 di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga pertemukan kita pada minggu yang berikutnya insya-Allah. Jadi cukuplah untuk kongsian pagi ini, dah pukul 7.20 dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wabillahi wasallam.